Iaitulah saudara yang bukan asing lagi kepada kita, iaitu Ketua Dewan Himpunan Penyokong PAS Pusat, Saudara N. Balasubramaniam, untuk menyampaikan ucapannya. Dengan segala hormatnya, pihak majlis mempersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera. Salam sejahtera yang dihormati tuan pengerusi majlis, yang didaikan yang berhormat Datuk Nik Muhammad Amar Abdullah, Timbalan Menteri Besar Kelantan, yang didaikan yang berhormat Ustaz Idris Ahmad, Ahli Parlimen Bukit Gantang, yang dikasihi yang berhormat Iskandar Abdul Samad, Pusrojaya PAS Negeri Selangor, yang berhormat Ustaz Syafi'ah, Adun kawasan Bangi, yang berbahagia Saudara Winston Lee, Setiausaha Dewan Himpunan Penyokong PAS, dan semua pimpin PAS, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya dari Dewan Himpunan Penyokong PAS nak datang sini nak terangkan, kefahamkan tentang kaum India, bagaimana komitmen kaum India dalam hukuman hudud ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya sejak tahun 2008 baru mula sokong parti PAS, tapi tak ada tujuan waktu itu. Cuma waktu itu ada satu tsunami politik yang berlaku, jadi kami sengaja sokong Pakatan Rakyat, tak sokong Barisan Nasional. Dari situlah selepas 2 bulan pilihan raya itu, kami dah mula jadi ahli dalam kelab penyokong PAS tubuh di Negeri Pahang. Di situlah Negeri Pahang yang pertama lancarkan sebagai kelab penyokong PAS, dan pecah tembok PAS di situ antara PAS dengan non-Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, dari situlah kami sedar Islam adalah adil untuk semua. Sebab itu sekarang kita kata PAS untuk semua, sebab PAS adalah Islam. Waktu dulu kami tak sokong PAS kerana bila orang PAS jumpa dengan orang India, dia kata ini orang kafir. Jadi kami tanya pada orang UMNO, orang UMNO kata dia cakap orang ni jahat. Sebab tu kami tak suka. Dia cakap, kalau cakap kafir orang India marah, tapi tak tahu apa mana. Jadi bila saya bersama dengan orang PAS, orang kata kalau kafir itu adalah orang bukan Islam. Jadi mudah bagi tahu dengan sesiapa. Sebab itu kerana tak faham apa maksud kita yang nak sebutkan itu, sebab itu dia orang marah. Sekarang tentang hudud. Tadi petang tadi pukul 6 petang tadi saya call Setiausaha NGO Intu Sanggam. Saya tanya, apa pendapat awak tentang nak laksanakan hudud? Dia cakap, saya ni sendiri tak ada masalah, tapi presiden saya dia tak suka. Jadi saya tanya, dalam agama kita pun kan ada hukuman hudud. Memang dalam agama Hindu sudah ada hukuman hudud. Lagi dahsyat. Waktu pemerintahan raja-raja di negeri India, memang sudah ada laksana hudud seperti ini. Hukumannya yang pijak dengan gunakan itu gajah, suruh dipijak biar mati. Potong tangan, potong kaki, sampai dia tanam dalam tanah. Kalau buat itu apa, kalau buat zina, dia tanam hanya kepala saja boleh nampak.
Jadi dia baling batu ke telur ke apa yang ada tu sampai dia mati. Memang ada. Kalau orang India kata tak ada, biarlah saya boleh bagi keterangan pada dia orang. Dalam agama dah ada sebut tentang hukuman ini. Selepas merdeka, jadi untuk kepentingan sendiri, dia orang tolakkan hukuman seperti ini, dia bawakan ikut orang putih, civil. Jadi kalau kita nak terangkan pada orang India di Malaysia ini, pada peringkat yang orang pertengahan dengan yang bawah ini, sampai akal umbi dia orang boleh terima, dia tak ada masalah, dia cakap saya bukan curi apa, saya nak takut. Jadi sekarang yang takutnya orang yang curi, orang pengatasan, double educated, dan juga banyakkan peguam-peguam bertolak. Tapi cuma nak beritahu lah, mungkin dia kes ini dia pergi ke mahkamah syariah, dia tak ada kes di civil, mungkin kerana itu pun dia orang boleh tolak. Hukuman hudud ini adalah untuk orang yang buat salah. Benda ini memang bawa baik pada rakyat. Kita boleh hidup dengan aman. Lagipun hukuman hudud ini nak laksanakan, kita nak cuba. Benda ini boleh bawa baik atau tidak, kita cuba. Di satu negeri mana ada Islam yang majoriti, itu di Kelantan. 90% orang Islam, hanya 10% yang non-Muslim. Tapi yang non-Muslim di Kelantan tak ada masalah. Yang ada masalah pun 1 atau 2% saja. GST nak laksanakan dia nak bawa ke dalam parlimen, tak ada masalah. Tapi kalau hukum hudud nak bawa ke parlimen, masalah. Tuan-tuan, puan-puan, yang tolak hudud ini bukan India, Cina sepertinya, orang UMNO sendiri. Ini dah nampak terang. Baru ini Selangor kata nak laksanakan hudud, dia nak bawa, nak usul dalam Dewan Undangan. Tiba-tiba tarik balik. Kenapa tarik balik? Cina, MIC dengan NCA tak sokong. Dia kata kalau nak sana dia nak keluarkan daripada parti. Biarlah keluar-keluarlah. Ini agama hak orang sendiri. Mana kita boleh gadai agama kita kerana untuk orang bukan Islam? Kalaulah NCA dan MIC kata awak jangan sembahyang 5 kali, susahlah, buat 1 kali sudah, boleh. Nak ikut? Ini hak kamu sendiri, hak orang Islam. Kita tak boleh tolak. Kenapa sekarang PAS nak bagi keterangan kefahaman pada bukan Islam? Supaya biar orang bukan Islam faham tentang hudud. Kalau kiranya tak payah tanya, tak payah bagi keterangan, terus saja. Tak tadi bagi tahu dengan itu Setiausaha Intu Tanggam. Tak sekiranya mereka tak mau bagi tahu orang juga nak buat apa? Takut ini Malaysia jadi negara Islam. Allah. Sekarang yang pemerintah Perdana Menteri ini orang apa? Orang Melayu. India cakap dia orang Melayu. Kalau PAS dia cakap orang Islam. Inilah biasa antara UMNO dengan PAS. Sekarang negara ini bukan Islam. Apa awak dapat? Apa ada kelebihan untuk orang India? Apa ada kelebihan untuk orang India? Kalaulah jadi Islam, apa akan kurang pada you? Saya rasa kalaulah jadi Islam, negara Islam, kita ini kena jaga oleh pimpinan Islam. Kerana dalam Quran sudah ada kata rahmatan lil alamin. Kena jaga semua orang. Apabila orang pimpinan PAS dipegang dasar Islam, mesti akan ikut juga perkataan ini. Inilah kepercayaan kami, keyakinan pada parti PAS. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila sudah bawa satu isu untuk laksanakan hukum hudud di negeri Kelantan, orang yang pertama tolak adalah Tun Dr. Mahathir. Beliau kata, mana ada adil kalau nak laksanakan hukum hudud di negeri Kelantan. Kalau orang India dengan Melayu pergi curi, Melayu pula kena potong tangan. Itu orang India
2 bulan penjara dia balik. Mana ada adil? Astagfirullahaladzim. Saya baru tahu Mahathir ini fardu ain pun bulan lepas. Kalau dia dah faham tentang Islam, saya nak bagi tahu satu. Waktu merdeka, kita ada mahkamah kadi, pejabat kadi dan mahkamah kadi. Mahkamah syariah ini diadakan pada waktu Mahathir jadi Perdana Menteri. Betul Ustaz? Kalau dia ikut orang Islam, kalau dia ikut dasar Islam, kenapa dia tamu laksana waktu itu? Siapa yang nak soal? Waktu itu siapa yang nak soal? Jadi dialah yang berbodohkan orang Islam, orang Melayu di Malaysia ini, untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian saya tanya pula Imam India di Melaka itu, imam besar Malaysia, apa pandangan tentang nak laksanakan hudud? Dia cakap kami terima, boleh. Dalam agama kita pun sudah ada, dikatakan itu dalam bahasa Tamil, ada saya lupa. Jadi dia terima. Dan saya kata Mahathir pula dia tolak hudud. Itulah dia takut. Orang yang pertama kena potong tangan dia lah. Itu dalam bahasa Tamil Manu Nidi Sastram. Itu Manu Nidi Sastram dalam bahasa Tamil. Itu adalah hukuman hudud. Jadi dia cakap Mahathir lah kena pertama kali potong tangan. Itu dia takut, dia tak mau. Tengok, adalah orang Malaysia yang bukan Islam pun sudah tahu. Mereka memang nak sokong. Baru ini 26 hari bulan lepas kami adakan satu sisi dialog tentang hudud bersama dengan non-Muslim, NGO non-Muslim di Ampang sana. Jadi banyakkan dari NGO ada datang dan dengar apa yang kita bagi kepahaman tentang hukuman hudud. Dari situ, dari Chinese Assembly, wakil dari Chinese Assembly dan juga banyakkan persatuan kaum India. Salah satu adalah Persatuan Kaum India Sedunia. Presiden nama dia Ponu Ragam. Dia nak tanya banyak soalan, tapi apabila kita dah bagi keterangan awal-awal, kita tanya ada apa soal, dia cakap sudah faham. Senang. Memang dulu dia orang tentang nak lawan, dia cakap tak mau, tapi saya cakap datanglah, you dengar apa kita kenapa you nak marah saya nak sokong Islam, sebab saya sudah faham tentang hudud. Sebab itu saya suruh awak datang, mari dengar. Jadi bila dia orang dengar, kita dari sini tanya ada apa soalan, tak ada, kami sudah faham. Kemudian dia kata dia nak suruh kami adakan lagi satu dialog seperti itu supaya lain orang boleh datang. Dan tadi petang juga itu Setiausaha Indus Sangam pula, dia kata dia akan bagi satu tarikh untuk berjumpa dengan Indus Sangam supaya biar dia orang faham. Saya tanya pada Presiden Indus Sangam, kenapa you tak datang untuk program itu? Dia cakap kalau saya datang program itu, maknanya saya dah sokong hudud. Dan besok nanti perkara ini dia akan sampaikan pada Najib tidak akan bagi sumbangan pada parti dia cakap. Persatuannya sumbangan akan tolak. Jadi ini adalah kerana takut pada orang UMNO saja. Ni orang PAS orang Melayu, orang UMNO orang Melayu. Kalau sama-sama dah campur kalau nak laksana, siapa nak halang? Siapa nak halang? Kenapa you nak tanya pada saya? Saya baru ni pergi ke Jordan bersama dengan YB Syafiq. Di situ saya tengok orang yang bukan Islam, macam orang dari Korea, dari Jepun, pergi belajar Islam di situ supaya mereka nak kaji tentang Islam. Tapi di Malaysia pula, kalau orang bukan Islam nak pergi ke masjid pun dia tak bagi. Nak ambil itu yang kitab Quran itu kena terpegang, you tak boleh pegang, you India tak boleh pegang. Jadi macam mana?
Islam ini bukan untuk orang Melayu saja. Untuk semua orang. Saya pergi ke masjid di Jordan. Saya pergi ke Jordan di situ. Dalam masjid saya tanya, YB, ini solat, dia cakap, bala masuk je, duduk di situ. Saya tanya, orang tak marah kah? Dia cakap, di sini tak ada orang UMNO, jangan risau. Sekarang yang bawa masalah untuk Islam ini siapa? Orang UMNO sendiri. Dia cuma diikut satu saja dalam Quran. Apa itu? Dalam Quran kata boleh kahwin 4. Yang lain tak mau ikut. Nak sembahyang, ada jamak? Tak ada jamak. Ada sembahyang? Tak ada. Kenapa? Nak jamak kah? Tak ada lah. Satu kali pun cukup lah. Kerana dia orang lah kami, orang yang India, orang Istina yang tak tahu tentang Islam, dia tengok dengar daripada dia orang ni tak buat adil yang dengan secara yang betul. Jadi kami ingat orang Islam pun macam ini juga. Jadi apabila kami bersama dengan betul-betul dengan orang Islam, barulah kami sedar Islam itu betul-betul baik untuk semua. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi bagi kaum India dan kaum Cina, saya rasa memang ada tolak, itu ada, bukan kata tak ada. Daripada 10, kalau tolak 2, kita jangan kira. Okey, kita kira orang yang buat 8. Jadi kita buat baik, kita jangan kira orang yang jahat. Jadi kita sebagai tulang belakang parti, kami mesti mendukung untuk laksanakan hukuman hudud di negeri Kelantan ini. Dan juga dari Dewan Himpunan Penyokong PAS, tak lama lagi kita adakan 2 atau 3 pasukan khas untuk pergi beri keterangan, kefahaman tentang hudud pada non-Muslim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mula pening kepala dah, tuan-tuan. Kalau setiausaha dari HPP pusat tadi kita dah panggil Ustaz Wilson Lee, saya tak tahu nak panggil apa dah dekat N. Subramaniam, minta maaf. Walau bagaimanapun kita mengucapkan jutaan tahniah dan terima kasih banyak-banyak kepada DHPP PAS Pusat yang telah berjaya memiliki kefahaman sampai sedemikian rupa. Dan kita yakin insya-Allah persoalan-persoalan berhubung dengan yang dibangkitkan oleh UMNO dan Barisan Nasional yang cuba untuk menakut-nakutkan golongan bukan Islam, insya-Allah kita telah mampu untuk menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada sahabat-sahabat kita dalam Dewan Himpunan Penyokong PAS, insya-Allah. Kita di peringkat pemuda pun kita cuba nak menubuhkan DHPP muda bagi menggerakkan aktiviti-aktiviti kepemudaan terutamanya kepada golongan-golongan anak muda non-Muslim. InsyaAllah mudah-mudahan mereka juga berjaya kita lahirkan seperti mana 2 tokoh Dewan Himpunan Penyokong PAS Pusat ini, insyaAllah. Umur saya 15 tahun. Basic, orang cakap basic tu tak ada lah. Tapi macam saya kira lebih kurang kosong lah juga. Kalau tak nak setting screen saver macam tu, benda-benda biasa, benda-benda tengok internet tu ada lah. Kalau nak buat komputer memang saya kosong macam tu. Banyak benda tu. Kalau tak, saya takkan nak dapat format komputer saya yang bermasalah macam ni. Kalau sebab saya pun 15 tahun. Kalau anda semua umur dalam 20, 21 belajar college, takkan tak boleh buat. Saya boleh buat.
Okay, 150 saya rasa tak rugi. Lepas tu 150 tu saya rasa berpatutan. Keuntungan saya beli panduan ni, macam saya boleh buat sendiri. Mungkin bila dia hantar kedai, mungkin dalam 3-4 hari kita akan kena tunggu, takkan dapat cepat sebab ni saya tahu macam mana nak format. Bila dia minta tolong saya rasa dalam 2-3 jam saya akan buat benda tu siap. Lepas tu dia boleh buat sambung kerja dia yang tadi terbang kedai tadi sebab masalah komputer dia. Okay, dengan cara itu saya dapat cari lebihan duit poket orang cakap. Okay, macam saya rasa si yang panduan ni 90-10 lah saya beli.